Sarawak, wilayah yang cukup sinonim dengan keberanian. Dalam apa jua keadaan sekalipun, anak Sarawak pasti akan mempamerkan semangat bujang berani demi mempertahankan kedaulatan negara dan mengharumkan namanya di persada antarabangsa. Pencarian bujang berani diteruskan lagi. Bersama saya Yusmail Ghazali, kita jejaki ikon keberanian Sarawak dan kenali kisah sang patriot, Panglima, Sri Kandi dan mereka yang digelar Bujang Berani. Dalam episod kali ini, kita akan mendalami peranan juruterbang Tentera Udara Diraja Malaysia atau TUDM, terutama sekali mereka yang pernah berkhidmat di ruang udara Sarawak. Oleh kerana bentuk muka bumi dan hutan yang tebal, pengangkutan udara di Sarawak menjadi sangat penting untuk sampai ke kawasan-kawasan pedalaman, sama ada untuk menghantar bantuan kepada masyarakat tempatan atau untuk menghantar askar ke lokasi persembunyian musuh. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penglibatan TUDM di Sarawak, kami berjaya menjejaki bekas Panglima Tentera Udara, Lieutenant General Tan Sri Mohamad Yunus Tassi. Beliau merupakan antara juruterbang yang terawal untuk terbang di ruang udara Sarawak. Tentera Udara Diraja Malaysia, seperti kita ketahui kan, ditubuhkan di Semenanjung. Mula-mula sebagai satu pasukan yang kecil, kemudian telah pun mendapat beberapa banyak kapal terbang yang lain dan telah pun ditugaskan di Sabah dan di Sarawak di bawah pemerintahan British pada waktu itu, di dalam sebenarnya untuk menentang Indonesia di dalam kempen konfrontasi mereka. Dan seterusnya juga North Kalimantan Army yang komunis tu yang telah pun berusaha untuk menggulingkan kerajaan kita di Sarawak, Brunei dan di Sabah. Dan itulah mulanya penglibatan kita semenjak tertubuhnya Malaysia. Apakah peranan yang dimainkan oleh TUDM pada awal penubuhannya? Peranan pada mulanya Tentera Udara Diraja Malaysia adalah untuk memberi bantuan kepada pasukan tentera darat dan sedikit untuk memberi bantuan kepada jabatan-jabatan kerajaan lain seperti Jabatan Penerangan dan sebagainya. Kapal terbang yang kita ada pada itu adalah kapal terbang pengangkut, iaitu kapal terbang Twin Pioneer dan juga helikopter jenis Alouette dan Nuri. Tapi kapal terbang yang fixed wing ini yang ulung pada waktu itu adalah jenis Twin Pioneer tadi tu. Twin Pioneer itulah yang telah terlibat di Sabah dan di Sarawak. Kapal terbang Twin Pioneer merupakan pesawat yang pertama digunakan oleh pihak TUDM. Pesawat pengangkut ringan jenis Scottish Aviation ini telah diberi nama Lang Raja Wali oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman pada tahun 1962. Apakah fungsi Twin Pioneer di Sarawak ketika itu? Transportation lah, iaitu membawa makanan, yang membawa barang-barang, membawa anggota-anggota orang dan juga membawa pesakit-pesakit keluar daripada landasan-landasan terpencil, dan juga leaflet dropping, tercapakkan bahan-bahan bacaan lah kepada yang menunjukkan, wahai komunis-komunis, surrender lah kamu kerana sudah ini propaganda lah maksudnya, tapi very effective. Tan Sri Yunus Tassi telah merekodkan lebih 5,000 jam terbang di ruang udara Sarawak. Sebagai seorang juruterbang Twin Pioneer yang senior, apakah perasaan yang dialami semasa mengendali pesawat merentasi ruang udara Sarawak ketika itu? Sebenarnya waktu itu saya masih muda, kawan-kawan saya masih muda, dan kami sonok, terbang tu sangat sonok.
Apabila terbang je rasa, wah, ini free rasanya, tak ada apa-apa. Tapi yang kita tengok ke bawah adalah bukit bukau, pokok-pokok yang tinggi-tinggi, sungai-sungai dan batu-batu. Yang anehnya, kita tak ada peta yang up to date. Ada peta yang dibuat oleh British yang berapa puluh tahun sebelum itu, tapi tak ada yang up to date yang menunjukkan gunung ni tinggi ni ke apa ke. Ya, tapi ada dia tulis itulah, ni sekian, ini sekian itu je. Tapi tak ada tunjuk macam sekarang ni dia panggil topographical map kan. Dia ada kontur dan apa semua. Dulu tak ada. So kita kena pakai mata kita sendiri. Lepas itu tengoklah di bawah tu, kita kan oh ini sungai, ini gunung. Apa itu kita dah tahu dah, selalu sangat terbang situ, betul ke tidak jalan ni. Tapi betul-betul tak nampak rumah ke, tak nampak orang ke, tak nampak apa. Pasal dia tinggi kan, tinggi tu taklah tinggi sangat pun, mungkin kata 6,000 kaki je dah, tapi dah cukup tinggi dah lah. Tak ada jalan raya. Sana tentunya tak ada jalan raya kan. Kalau ada pun sungai. Sungai adalah 2-3 rumah long house dekat sini, dekat sana, tapi lazimnya tak nampak apa pun. Itulah antara cabaran yang dihadapi oleh seorang juruterbang di ruang udara Sarawak. Apakah peristiwa yang mungkin tidak dapat dilupakan oleh Tan Sri Yunus sepanjang perkhidmatannya di Sarawak? Satu peristiwa yang saya tak lupa-lupa lah sampai sekarang ni adalah pergi ke Bario. Apabila kami take off saja di Bario, selalunya kita mengalir ke utara lah. Lepas itu, pusing ke kiri untuk pergi ke Labuan. Tapi apabila dah get airborne, itu tengok semua gunung-gunung yang di sebelah kiri ni ditutupi oleh awan. So mau tak mau, gunung ni belah kiri, yang jalan yang boleh hanya pergi sebelah kanan gunung tu, dan kita pergi lurus lah. Lurus, kita pun cuba nak naik, tapi sebelum nak naik dah hampir dengan sempadan Kalimantan. Apabila sampai tempat itu, kami telah ditembak oleh tentera Indonesia. Macam mana kami tahu kalau ditembak? Pasal lepas itulah baru tentera darat Malaysia yang ada di bawah tu memberitahu kami, mengatakan kamu telah pun ditembak oleh askar Indonesia, sila mendarat di Brunei untuk dibuat pemeriksaan. Tengok-tengok tak ada apa-apa. So apabila tak ada apa-apa, engineer di situ mengatakan okeylah, kamu boleh pergi balik ke Labuan. So kita pun take off. Itulah pengalaman seorang juruterbang Twin Pioneer di Sarawak. Mujur, peristiwa yang dialami oleh Tan Sri Yunus tidak membahayakan nyawanya. Terima kasih atas jasa anda, perwira angkasa. Sebelum ini, kita telah mengetahui sedikit sebanyak mengenai kisah seorang juruterbang Twin Pioneer di ruang udara Sarawak. Satu lagi pengangkutan udara TUDM yang banyak berjasa, terutama sekali di Sarawak, ialah helikopter yang dikenali sebagai Nuri atau nama sebenarnya Sikorsky S-61A-4. Nuri berperanan sebagai sebuah helikopter utility dan unit mencari dan menyelamat yang telah digunakan oleh TUDM semenjak tahun 1961. Untuk mengenali lebih lanjut mengenai sejarah penglibatan Nuri di Sarawak, kami telah menjejaki Lieutenant Colonel Munisami, seorang bekas juruterbang Nuri yang pernah berkhidmat di pengkalan TUDM Kuching. Around 1967, the British forces left Malaysia. When they left, they took away the major helicopter force that we were operating on, which is the Whirlwind, the Sycamore and the Wessex helicopters. These were the medium lift helicopters. The only helicopter we had at that time was the Elouette aircraft, which is a light observation helicopter for communications. But we needed some helicopter to carry at least about a section size troop, so that for immediate deployment we can take them to the 4 locations. And we also looked for a medium lift helicopter which could carry a 105 howitzer cannon for the army without having to dismantle it on ground and then mantle it up again in the forward area. And we found that the Nuri helicopter fitted the bill very well. It was a Sikorsky 3D version of the Americans that they used. So we acquired the first 3 actually in 1967.
followed up because of more requirements came up. The usefulness of the Nuri helicopter not only is assisted in the security operations of the armed forces, it also helped very much in the national development at that moment, which was going on at full swing. Pada tahun 1967, TUDM telah mengisytiharkan penubuhan pangkalan tentera udara Diraja Malaysia Kuching dan helikopter Nuri telah memulakan operasinya dari pangkalan ini. Apakah masalah-masalah yang dihadapi semasa awal operasi? The major problem was shortage of crew, because most of our crew were already trained on Helvet helicopters. So when we acquired this Nuri helicopter, actually in a hurry, we had to convert a lot of pilots who were already flying the Helvet aircraft into Nuri pilots, and also new pilots coming in just like me to be converted onto the Nuri helicopter. That was one of the major challenges that we faced. The other was most of the operations in Sarawak were carried out by the British RAF and the British Navy helicopters. So we had to adapt to the new environment in the jungles of Sarawak. Unlike peninsular Malaysia, in Sarawak it was jungles galore, and there were very few roads for troop movement, and the rivers movement of troops by rivers was very slow. Oleh kerana keadaan muka bumi yang begitu sukar untuk diredah, helikopter Nuri menjadi aset pasukan keselamatan yang sangat penting. Apakah antara cabaran yang dihadapi oleh juruterbang Nuri semasa menjalankan operasi? Because the pilots were all exposed to a new terrain this time, and most of it was uncharted, and relief data was not available, and so we had to get adapted to the locations where the enemy troops were, where the friendly forces were, before we could effectively support the ground troops. Apakah insiden yang tidak dapat dilupakan sepanjang menjadi juruterbang Nuri di Sarawak? I can remember one incident which was can be termed as a first of a kind in the history of the Royal Malaysian Air Force. We did a night CASEVAC operation, casualty evacuation operation, on the 20th of January in 1971. Lieutenant Anwar Basha Khan of the 1 Ranger Battalion, while he was doing his duty to the Katibas camp, boat convoy, the terrorists ambushed this convoy, and Anwar Basha Khan among the other soldiers, he was shot. So we went up to Cebu, and from Cebu, because we had a good knowledge of the terrain of flying in that area for quite some time, we followed the Batang Rajang River to Katibas camp. But Katibas was in the deep jungles, and it was suddenly it was pitch black and we couldn't see anything. But from a distance we saw a flame. At first we thought it may be one of the fire coming from some longhouses, but as we neared it, we realized that the ground troops, to assist us, they had burnt some weeks worth of solid cooking fuel, which I issued to them to cook their food, but they burnt it to guide us to the landing pad. And Anwar Basha Khan was brought into the aircraft. We lifted off. We did a towering type of takeoff to avoid the nearby trees, not the usual takeoff that we do from airfields. And we set course for Cebu. The medical people were already waiting to receive Anwar Basha Khan. He was straight away taken to hospital, and we had a sigh of relief that we did a job, and we returned to base, not realizing that we have achieved something that nobody has done so far. Itulah dia pengorbanan seorang juruterbang Nuri. Syabas Tuan Munisami, dan terima kasih kepada semua juruterbang Nuri
yang telah menabur bakti di bumi Sarawak. Jasa anda akan sentiasa dikenang. Sebelum ini, kita telah mengetahui sedikit sebanyak mengenai pengorbanan juruterbang Twin Pioneer dan helikopter Nuri semasa era konflik di Sarawak. Satu lagi kumpulan juruterbang TUDM yang pengorbanan mereka juga tidak kurang hebatnya ialah juruterbang jet pejuang, antara profesion yang paling ekstrim di dunia. Untuk mengetahui apa yang diperlukan untuk menjadi seorang juruterbang jet pejuang, kami berpeluang untuk mengenali kisah hidup anak Sarawak yang pertama berjaya mencapai jawatan tertinggi dalam Angkatan Tentera Malaysia, iaitu Jeneral Tan Sri Effendi Buang, Panglima Angkatan Tentera. Saya dilahirkan di Kampung Lintang, Kuching, Sarawak tahun 1962. Ayah saya adalah seorang meter reader. Pada masa tersebut dia orang panggil Kuching Waterboard, dan ibu saya adalah seorang suri rumah, tapi pada masa yang sama dia pun mengambil upah untuk menjahit baju, kan, membuat sulaman keringkam. Saya mula bersekolah di sekolah Cik Boyong yang ada di Kampung Lintang, masih ada sekarang ni, daripada darjah 1 hingga darjah 6. Selepas tu sekolah menengah, saya belajar di sekolah menengah Tun Openg. Saya dibesarkan daripada keluarga yang tak berapa berada, maka apa yang kita buat masa tu banyak berpandu kepada macam mana kita nak hidup. Sejak awal lagi, anak jati Kampung Lintang ini telah belajar erti kehidupan dengan apa saja yang ada. Pendek kata, Tan Sri Effendi bermula dari bawah, dari seorang budak kampung menjadi seorang panglima. Transformasinya bermula apabila beliau menjejakkan kaki ke Maktab Tentera Diraja Sungai Besi. Over the years ni, kan, slowly saya punya perwatakan, saya punya pemikiran, saya punya pembawakan diri ni, kan, slowly transform daripada a kampung boy, kan, become somebody who are more, kata orang, organized. When I say organized, mean you do things systematically. So benda tu dah start daripada situ. Whether you realise it or not, cara kehidupan saya, cara pemikiran saya, dan juga cara saya mengambil sesuatu ataupun mengendali sesuatu perkara ni, template tu sentiasa ada dekat situ. RMC has really put me into that kind of mold. Ilmu yang ditimba di Maktab Tentera Diraja telah menyediakan Tan Sri Effendi untuk peringkat seterusnya dalam hidupnya, iaitu sebagai seorang pegawai tentera. I was not planned to become a military officer, kan. I want to do something else. Apabila saya dah menjalani kursus ketenteraan dan menjadi seorang Air Force pilot ni, apabila dalam saya membuat latihan penerbangan tu, it come across to me to say that I think I want to be a fighter pilot. Sebagai seorang juruterbang jet pejuang yang cukup berpengalaman, apakah pada pendapat Tan Sri ciri-ciri yang diperlukan untuk mengendali sebuah pesawat jet pejuang? Untuk memandu pesawat tu mesti semula jadi, natural talent. Pasal apa benda tu kena ada kat situ? Sebab untuk menentu dan juga mengendalikan sistem yang ada pada masa yang sama, kan, terbang dengan lajunya, reaction time tu adalah penting. Be able to react fast and think fast. Selain daripada tu, sebab seseorang fighter pilot ni, you are considered frontliner. You are actually facing the enemy, and when you fight with the enemy, you fight face to face, dan tanpa mengira akan keselamatan diri, perkataan berani tu mesti ada. Otherwise, you tak akan menjadi seorang fighter pilot yang efektif dan yang baik. Kerjaya sebagai seorang juruterbang jet pejuang bukanlah untuk yang lemah semangat. Apakah detik yang paling mencemaskan yang pernah dilalui Tan Sri Effendi dalam sejarah menerbangkan jet pejuang?
1988, saya pada hari tersebut telah pergi untuk membuat misi. Balik daripada misi tersebut, dia telah mengalami, kita panggil engine, almost engine failure lah. Ianya memaksa saya kan, menggunakan ataupun keluar daripada pesawat menggunakan ejection seat. Selepas saya keluar daripada pesawat tersebut, saya dengan menggunakan payung terjun, when I descended down tu kan, my parachute tu terdekat dekat dia punya dahan lah. So apabila sampai terdekat pada dahan tu, saya tengok ush, jauh lagi kat bawah ni, maybe ada about another 150 feet. Pada masa tersebut saya ikatkan tali tu dan turun. Bila dah sampai ke ujung tali tu kan, saya lihat kat bawah, ish, ada kat 30 kaki lagi ni kan. So apa saya nak buat kan? Saya tahu kalau saya lepaskan tali tu, apa akan terjadi? Saya akan jatuh ke bawah tu, kemungkinan saya akan cedera kan, kaki patah ke ataupun patah pinggang ke. Rasa macam nak lepas je, tetapi dengan tidak semena-mena saya nampak ada macam satu dahan di bawah saya ni kan. Saya kata kalau saya dapat tarik dahan tu masuk kat celah kaki saya kan, kemungkinan besar tahan tu boleh bertahan lah. Saya try dapat kan. Saya letak celah kangkang saya lepaskan tali saya tu, dan memang seperti dijangka dahan tu patah, dan saya pejam mata je lah, tunggu masa saya nak santur ke bawah kan. Sampai kat bawah tu terlepas, saya pun berguling kat bawah. Sampai berguling kat bawah tu, saya tengok, first thing saya check kan, sama ada saya punya ada benda yang tercedera ke patah ke. Thank God kan, everything was fine. Itulah dia, kisah 3 juruterbang yang mengendali 3 pesawat yang sungguh ikonik dalam sejarah TUDM. Diharap perkongsian ini akan dapat menyuntik semangat dalam jiwa anak-anak muda di luar sana untuk mencuburi bidang yang sangat mencabar ini. Manalah tahu, satu hari nanti anda juga boleh menjadi seorang perwira angkasa. KDC Rejang was established or created to support the armed forces operation on River Rhine. Ya, ini asalnya inilah satu tempat Jabatan Laut Sarawak dulu mula-mula. Jabatan Laut Sarawak. Ya.